Salatullahi salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Masya Allah, merdu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera, salam hormat, salam solidariti Palestin, salam KMY number 1, kebersamaan dan keharmonian memacu pendidikan Kedah. Alhamdulillah Rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tuan-tuan dan puan-puan, para pendidik serta warga maya yang sentiasa dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersiaran dari studio Persada Impian. Temu janji kita dalam rancangan agama nombor 1, rancangan yang menggamit rindu. Semestinya bicara ilmu, semarak Ramadan, hadis 40, penawar hati, susunan Syekh Ahmad Fahmi bin Zamzam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sadaqallahul azim. Surah An-Nahla ayat 125 yang bermaksud, serulah yakni manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan nasihatlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Sidang hadirin yang saya muliakan, dari terjemahan surah An-Nahla ayat 125 ini dapat disimpulkan tugas para da'i atau pendakwah ke jalan Allah penuh dengan hikmah dan mengajar ke arah kebaikan. Pada petang ini, bicara ilmu, kita akan mengupas hadis yang ke-19 yang bertajuk pendakwah yang malang. Jadi untuk mengupas dengan lebih mendalam tajuk hadis yang ke-19 pada petang ini, saya menjemput Al-Fadhil Ustaz Muhammad Tarmizi bin Yusuf, penolong PPD Unit Sumber dan Teknologi Pendidikan, Pejabat Pendidikan Daerah Kuala Mudayan. Terkenal dengan nama samaran Facebook Lemari Lauk. Orangnya masih muda, kacak dan bergaya persis Ustaz Don Daniel kalau kita tengok dari jauh. Kalau tengok dari dekat, memang sebiji macam Ustaz Don. Anak kelahiran Sidam Kiri, mendapat pendidikan awal di Methodist School Ipoh Perak. Seterusnya berpindah ke Sekolah Menengah Bukit Mertajam Pulau Pinang, dan akhirnya beliau telah berjaya menempatkan diri beliau dalam IPG Kampus Darul Aman dalam bidang pendidikan Islam. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah. Sihat, no? Sihat, alhamdulillah. Jadi pentas pada petang ini terbuka kepada Ustaz
untuk mengupas tajuk hadis kita yang ke-19 ini, pendakwah yang malang. Dipersilakan Ustaz. Terima kasih sahabat yang dikasihi Tuan Cik Kamal. Tajuk yang diberi pada hari ini ialah berkaitan dengan tajuk yang diberi adalah pendakwah yang malang. Kita biasa dengar lebay malang. Lebay malang. Masya Allah. Ini pendakwah yang malang. Tidak, pendakwah ni dia pendakwah yang hebat, tapi hari ni tajuk kita pendakwah yang malang. Dia malang. Dia pendakwah tapi dia malang. Macam yang tadi kita dah dengar surah yang dibaca oleh moderator Cik Kamal, iaitu surah daripada surah An-Nahl tentang berkaitan dengan sifat-sifat pendakwah. Ya. Sifat-sifat pendakwah ni yang perlu ada pada pendakwah bagaimana. Tapi hadis yang kita nak baca hari ini, hadis yang menyatakan pendakwah tu tapi dia malang. Jadi sebelum tu kita dengar dulu lah hadis tu lagu mana? Ya. Baik. Silakan Ustaz. An Abi Zaidin Usamata ni Zaid bin Harithah radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul yu'ta bir rajuli yaumal qiyamati fayulqa fin nar fatandaliqu aqtabu batnihi fayaduru biha kama yadurul himar fir roha fayajtami'u ilaihi ahlul nar fayaquluna ya fulanu malak alam takun ta'muru bil ma'ruf wa tanha 'anil munkar fayaqulu bala kuntu amuru bil ma'rufi wa la atihi wa anha 'anil munkar wa atihi. Begitulah bunyi hadis yang ke-19 bertajuk pendakwah yang malang. Kita dengar dulu apa maksud dia. Daripada Abu Usamah bin Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Cik Kamal. Ya, ya. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sallallahu alaihi wasallam, akan didatangkan seorang lelaki pada hari kiamat nanti, lalu dilemparkan ke dalam api neraka sehingga terkeluarlah isi perutnya. Masya-Allah. Kalau tengok daripada segi azabnya tu pedih tu, no? Ya. Lempak dalam api neraka sehingga terkeluarlah isi perutnya. Terbuai isi perut. Kemudian lalu ia berputar-putar di tengah-tengah unggun api. Dia berputar-putar di tengah unggun api seperti berputarnya seekor kaldai di tempat penggilingan gandum. Dulu orang nak buat tepung, dia tak gandum tu, jadi keldai ni lah akan pusing. Pusing apa dia punya alu ayak tu kan. Ya, alat dia lah untuk mengisap. Jadi digambar macam tu lah oleh Nabi. Orang yang ditaut dalam tu. Ya. Sampai pecah. Berteburai tali perut. Dan dia berputar mengelilingi unggun api itu seperti kaldai. Berputar menggiling di tempat penggilingan gandum. Siapa dia yang kena azab begitu? Para penghuni neraka terkejut melihat kejadian ini. Mereka ni dah ahli neraka pun terkejut. Maknanya mungkin dia ni lagi lagi hebat. Ni lagi hebat ni. Kita dah hebat dah. Mai lagi hebat ni. Lepas terkejut kan. Melihat kejadian ini lalu segera berhimpun di sekelilingnya, berhimpun di sekeliling orang yang kena tadi tu, yang macam kaldai yang berputar tu. Para penghuni neraka terkejut melihat kejadian ini lalu segera berhimpun di sekelilingnya sambil berkata kepadanya, "Hai fulan." Fulan ni adalah macam kita tak sebut nama fulan.
kita sebut pada orang tu lah, macam kita orang Melayu pada hai fulan. Lelaki lah fulan ni. Fulan lelaki ya. Hai fulan, mengapa engkau jadi begini? Bukankah dahulu engkau sering menyuruh orang berbuat kebaikan dan melarang mereka daripada kemungkaran? Lalu orang itu menjawab, ya benar, dahulu saya sering menyuruh orang lain membuat kebaikan, tetapi saya tidak melakukannya. Dan saya sering melarang daripada kemungkaran, tetapi saya sendiri yang melakukannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Jadi daripada maksud yang kita kita lihat tadi, orang neraka, dalam ahli neraka sendiri pun dah terkejut melihat azab yang dikenakan oleh kepada lelaki ini, di mana dicampakkan sehingga terburai tali perutnya. Kerana apa? Azab ni adalah kepada pendakwa. Dia pendakwa ni maknanya dia suruh orang buat kebaikan. Ya. Seperti apa hadis yang Ustaz cerita di sini terang. Tapi dia sendiri dia duk suruh orang buat kebaikan, tapi dia sendiri dia tak melakukan kebaikan. Ya. Jadi dia cakap tak sopa bikin. Jadi hukumannya ialah dihumankan ke dalam api neraka. Ya. Perut isi perut terbuai habis. Jadi itulah jadi maknanya ini satu peringatan kepada pendakwa kita ni. Ya, betul. Supaya dia melakukan, dia melaksana, dia buat. Dia buat, dia suruh orang buat, ya. Dia pun kena didik diri dia dulu. Dia kena ada amalan dalam diri dia sebelum dia mendidik orang lain. Sebab Allah jadikan manusia ni sebagai khalifah. Maknanya kita kena berdakwah bagaimanapun. Kita kena berdakwah, tapi sebelum kita berdakwah tadi tu kita kena berubah sifat diri kita supaya jadi pendakwah tadi. Jadi maksudnya pendakwah tu dia kena mantap jati diri dia. Dan sebelum dia nak dakwah pada orang, jati diri dia kena mantap. Ilmu dia kena buat apa seperti yang dia nak kata abang cerita kat orang tu. Ni contoh je jangan macam contoh kita pergi ke bank-bank yang menjual apa, contoh apa ni, marilah kita beli saham patuh syariah. Tapi kita masuk nak pergi beli, tengok tukang jual tu macam tak patuh syariah. Jadi dia jual saham patuh syariah, kita nak beli ya? Tak beli lah. Saya ada satu pengalaman dulu ya. Pada bulan puasa, masa tu saya bertugas di Kulim. Kita tugas di PKG waktu tu, kita meronda di sekolah kan. Di dalam perjalanan pulang ke pejabat tu, di tengah-tengah perjalanan tu di Kulim ni banyak kawasan dia, kawasan ladang. Ada satu kereta tu saya perasan dia berhenti tepi. Tengah duk makan isap rokok apa. Bulan puasa. Dan saya Tuhan nak bagi tunjuk tu kenal dengan nampak bukan kita orang kenal kita lah. Bukan orang kita. Sebab bila tertarik bulan puasa tengok asap keluar berhenti kereta kan, tapi kereta pun kita cam lah kan. Tuhan nak tunjuk. Kebetulan tu nak jadi saya dah sampai ke pejabat, petang tu kereta yang sama sampai ke pejabat dia. Allah. Pejabat tempat kerja Ustaz lah. Jadi mereka ni siapa? Mereka rupanya main jual Al-Quran. Masya-Allah. Main jual Al-Quran kan? Pada bulan puasa selalunya mereka main kita wakaf Al-Quran kan? Ni cerita budak-budak muda lah. Bawa Al-Quran lah. Main jual Al-Quran ni. Padahal kita dah jumpa mereka tadi di isyak rokok tepi jalan. tadi. Jadi kita nak kaitkan dengan tadi mereka main tadi dengan cara macam berdakwah lah. Nak bagi ajak kebaikan supaya matlamat kita tu main cantik. Ya, nak wakaf ni, nak bagi wakaf Quran tadi ni. Tapi adakah mereka mengamalkan apa yang mereka nak dakwah tu? Tak. You know? Jadi itu contoh ni kisah-kisah benar lah. Baik, dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-44 saya akan bacakan, ata'murunan nasa bil birri wa tansawnal anfusakum wa antum tatlunal kitab afala taqilun. Patutkah kamu menyuruh manusia supaya berbuat kebaikan sedangkan kamu lupa akan diri kamu sendiri, padahal kamu semua membaca kitab Al-Quran?
dan Allah mengatakan tidakkah kamu berakal. Jadi ayat surah Al-Baqarah ayat ke-44 ni kita nak apa kaitkan dengan hadis yang disebutkan oleh Nabi Muhammad tadi, patutkah kamu menyuruh manusia supaya berbuat kebaikan sedangkan kamu lupa akan diri kamu. Maksudnya kita menyuruh orang buat kebaikan tapi kita lupa kepada diri kita. Kita tidak pun melakukan amalan-amalan yang kita suruh orang buat kebaikan tadi. Begitu juga dalam surah Al-Asaf, wahai orang-orang yang beriman, kenapa kamu bercakap benda yang kamu tidak buat? Alangkah besar kemurkaan Allah terhadap orang yang bercakap tetapi tidak melakukan kebaikan tersebut. Ini surah Al-Asaf. Allah telah marah. Baik, kita pada akhir zaman ni, di akhir-akhir zaman kita ni memang berada pada akhir zaman ni, kita kena memuhasabah diri kita lah. Termasuklah saya, Cikgu Cik Kamal, kita buat live, buat live. YouTube, Facebook lah sebagainya, dalam TikTok kita cerita tentang kebaikan, tapi lala kita sendiri yang tak mengamalkan kebaikan tadi. Suruh orang buat sedekah, kita sendiri tak sedekah kita pun. Tak sedekah. Suruh orang semayang, kita tak pergi tidur tengah kerja. tidur. Jadi kita tak semayang. Jadi macam mana orang nak ikut kita? Macam mana orang nak ikut? Orang tak boleh ikut. Kita berdakwah tadi kata berdakwah filhal. Bilhal. Dengan bilhal, dengan contoh. Jadi kita kepimpinan melalui teladan. Ya, kita tak payah nak cakap tentang kebenaran tu terlalu banyak. Kita tunjuk pada diri kita ni, orang tengok pun orang dah tertarik. Jadi kita cakap sikit orang boleh percayalah. Ni kalau kita pun tunggang langgang, siapa nak percaya je kan? Ya, betul. Baik. Jadi apa yang Ustaz Muhammad Tamizi sebut tadi ialah ciri-ciri yang patut ada pada seorang dai ataupun pendakwah. Macam contoh tadi, dia kena tunjukkan peribadi dia, kan? Kemudian dia kena berbagi pendekatan dia dengan bagi contoh dia buat dulu. Ya, betul. Dia buat sampai mana orang yang kumpulan sasaran yang dia nak dakwah tu percayalah. Ya, betul. Betul lah Ustaz, betul. Okay. Sebab kita sebagai pendakwah lah ataupun kita orang Islam ni, kita tidak boleh menghukum orang tu. Kita tak boleh menghukum terus. Kata contoh dia tak semayang, kita terus hukum dia. Dia tak keluarkan puasa, dia tak puasa. Semayang ni hang masuk neraka. Kita tak boleh hukum. Tak boleh jatuh hukum. Kita tugas kita ni hanyalah memberitahu. Bagi tahu dengan bijaksana. Ya, dengan bijaksana, hikmah tunjuk dalam akhlak Islam yang kita ada lah kan. Soal terima tak terima tu kerja Allah Taala. Ya, kita tak boleh hukum. Kita tak boleh hukum dia. Kita boleh kata kat dia. Kalau kita duk kata kat dia, kita hukum dia, adakah dia nak akan ikut? Dia takkan ikut lagi, dia lari lagi jauh. Dia lari lagi. Macam ni nak main dakwah ke apa? Betul. Sebab kita nak ajak orang buat baik ni bukan senang. Kalau kita ajak minum kopi ni tak malam pun boleh. Ajak tengok wayang. Masa mana pun jom. Tapi nak ajak buat baik ni bukannya mudah. Bukan mudah. Sebab kita sendiri yang kena jadi orang yang baik, barulah kita boleh ajak orang tu jadi baik. Betul. Okay, kita tengok pada azab yang Nabi Muhammad ceritakan tadi. Bagaimana azab yang digambarkan tadi. Siapakah di antara kita yang bersedia dengan azab begitu sampai terburai tali perut? Kan? Masya-Allah. Bagaimana kalau kita ni orang yang berada dalam golongan yang diceritakan oleh Nabi tadi, kita menyeru kepada kebaikan tapi kita pula buat benda yang tak baik. Adakah kita sanggup dengan azab-azab yang Allah telah yang Nabi Muhammad ceritakan dalam hadis tadi? Kita bukanlah berada dalam golongan tersebutlah. Cik Rahman, Nauzubillah min zalik. Ya, dengan dalam bulan puasa ni harap kita dapatlah berubah masing-masing kita punya sifat, akhlak kita, dan kita masing-masing menyampaikan kebenaran. InsyaAllah Ustaz. Dan kita kena mencegah kemungkaran bermula dari dalam diri kita sendiri. Dahulu amalkan ma'ruf
amal ma'ruf nahi mungkar, bukan amal ma'ruf mungkar nakir. Mungkin nakir. Mungkin nakir malaikat tu. Amal ma'ruf nahi mungkar. Sebab dalam surah Ali Imran, kamu adalah sebaik-baik umat daripada kalangan manusia. Apabila kamu mengajak kebaikan dan beriman kepada Allah, sekiranya ada di antara kita yang berjaya mengajak kepada kebaikan tadi, kita adalah orang yang berjaya di sisi Allah. Ya, ya, Ustaz. Kita orang berjaya di sisi Allah kalau kita berjaya mengajak orang kepada kebaikan, walaupun kebaikan tu sikit. Sikit, walaupun sikit. Ya. Walaupun sikit, tapi kalau kita dah Dapat. seorang pendakwah tu dah boleh bawa Ya. orang yang dia dakwah tu ikut ke jalan kebenaran. Dia adalah orang yang berjaya di sisi Allah. Orang yang berjaya. Macam mana dapat orang yang berjaya di sisi Allah ni bukan mudah lah. Bukan mudah. Bukan mudah. Kita nak kena jadi seperti Rasulullah. Sebagai contoh kita kena jadi seperti Rasulullah untuk berjaya. Jadi orang yang berjaya di dunia ni banyak. Berjaya di sisi Allah ni susahlah. Susah. Kita sendirilah yang akan muhasabah diri dan sebagainya. Okey, cara dia untuk berjaya di sisi Allah ni, kita kena mengikut cara Rasulullah. Ikut cara. Jadi macam mana kita nak tahu cara Rasulullah berdakwah? Kita kena keluar berdakwah. Ya. Kita kena keluar berdakwah baru kita tahu macam mana cara berdakwah zaman Rasulullah. Kalau zaman Rasulullah dulu berdakwah ni hebatnya tak sama macam zaman lah ni. Dulu nabi kita, para sahabat berdakwah ni bermati-matian lah. Ya. Kan? Bukan berdakwah guna media sosial apa ni lagi kan. Dengan pedangnya, dengan dibunuh, dimaki, di apa semua tu cara mereka dakwah. Ya. Tapi kita lah ni berbeza, berbeza lah kan. Jadi itulah, kalau boleh ikut seperti Rasulullah berdakwah, mana kita insya-Allah jadi orang yang berjaya di sisi Allah SWT. Ya, maksudnya tadi yang Ustaz cerita ni ialah kumpulan sasar. Kumpulan sasar yang kita nak berdakwah. Kita ambil cara pendekatan Nabi Muhammad. Kemudian dalam dunia hari ni, dunia kontemporari ni, moden lah sekarang ni, jadi pendakwah ni dia kena study lah Ustaz Ya. kelompok mana yang dia nak dakwah. Okey, kelompok ni, adakah kelompok ni kalau dia nak pergi berdakwah Sesuai dengan dia, sesuai keadaan dengan dia, boleh terima dah apa yang dia nak sampaikan. tahap level dia lah. Tahap level dia. Jadi maknanya pendakwah ni Ustaz, dia kena susun lah strategi Ya, setuju. Betul, sebab betul. zaman law ni kan. Ya, betul. Kan. Dan tidak dia terus nak pergi codong. Tak boleh lah. Tak kena. Tak berjaya lah Tak proses berjaya. dakwah dia tu. Proses dia dakwah gagal lah kan. Betul. Okey, jadi sebagai kesimpulan lah kesimpulan kepada hadis 19 pada hari ini, pendakwah ni kita kena jagalah daripada apa yang telah kita sembang tadi. Kerana apa? Kalau dia gagal dalam bab situ, dia akan jadi batu penghalang kepada pendakwah-pendakwah lain. Jadi orang lain akan lihat serong lah benda tu. Kami hitam lah. Dia jadi orang kata kerana nila setitik habis rosak. Habis semua. Satu belanga habis. Ya. Orang dai-dai lain ataupun pendakwah-pendakwah lain nak buat ajar habis. Habis betul. No? Betul. Jadi susah kan? Jadi susah kerja. Oleh itu hendaklah pendakwah itu mengamalkan kebaikan itu sendiri sebelum menyebarkan kepada orang lain. Membetulkan diri sendiri ini amat susah. Kan? Nak betul bukan diri senang. kita bukan senang. Kita pumpang je di sini. 5 jari duk tunjuk kan. Ya. 5 jari duk tunjuk, satu jari patah balik kat kita. Satu jari tunjuk, empat jari balik. Empat balik. Ya betul. Hari ni kita duk pumpang-pumpang, balik rumah lagi serok. nak tegur pun tak berani. Ya. Kan apa ni, macam mana kan. Jadi kita kena sama-sama pelan-pelan. Walaupun ada title ustaz kadang tu, start ke. Okey, sebelum menyebarkan kepada orang lain, membetulkan diri sendiri ini amat susah.
orang yang melihat kebaikan yang dilakukan itu dengan sendirinya akan mula menerima. Jadi dilihat pelan-pelan tu, dia terima pelan. Jadi kita panggil, ajak buat kebaikan, mudahlah. Ya. Taklah susah kan. Dengan sendirinya dia mudah percaya. Jadi saya rasa setakat itulah huraian daripada hadis yang ke-19 yang bertajuk pendakwah yang malang. Yang dah kita kupas malang. Sebelum ni kita tak tahulah malang macam mana pendakwah nak lebay dan malang lebay malang Baik. Tu Kamal. Okey. Baik, terima kasih banyak Al-Fadhil Ustaz Muhammad Tarmizi bin Yusof di atas kupasan tajuk. Bukan senang hari ni kita nak terima, sebab kita pun dengar cerita ni, pendakwah sebelum ni ialah pendakwah orang yang contoh teladan baik pada kita. Tapi bila kita dengar tajuk yang dikupas oleh Ustaz Muhammad Tarmizi pada petang ni, bukan senang nak jadi seorang pendakwah ya Ustaz, silap-silap jadi pendakwah yang malang kan. Tak kena cara, tak kena gaya. Kalau pendakwah tu akan segala apa yang kita nak sampai, suruh orang buat kebaikan tapi kita sendiri tak boleh nak buat, tak boleh nak ikut, macam Ustaz cerita tadi, singgah nak jual apa buat kebaikan tu, singgah esok ukuk tepi jalan. Jumpa pula dengan Ustaz Tarmizi, jadi habis percaya-percaya lah. Dia nak pergi jual wakaf Quran tu. Jadi sama-samalah kita mengambil ibrah atas idea kupasan yang telah disampaikan oleh Ustaz Muhammad Tarmizi tadi. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.